Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Jadi selamat kita bertemu kembali setelah cuti yang agak panjang selepas kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, moga-moga Allah Ta'ala memelihara semua sahabat-sahabat dan menerima segala amalan, dan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan, dan moga Allah Ta'ala memelihara kita semua daripada bala bencana yang menimpa umat Islam keseluruhannya dan umumnya. Jadi saya ingin menjawab satu soalan yang ditanyakan oleh Puan Wairomi pada hari Selasa 20 April tentang kata hikmat yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan sekali-kali kamu bergantung kepada amalan-amalan kamu yang soleh, kerana sesungguhnya pergantungan kamu kepada amalan soleh tersebut ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ialah perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata hikmat ni membawa satu persoalan kepada kita, bagaimanakah amalan soleh dan pergantungan kepada amalan soleh yang kita buat boleh menyebabkan seseorang tersebut terjatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mukadimah ni kita bincang dulu beberapa istilah-istilah penting yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Pertama ni dia membincangkan tentang amalan soleh. Tadi pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan amal-amal yang soleh tadi? Jadi amal soleh dia merujuk kepada perbuatan, sama ada yang dilakukan oleh lidah manusia seperti membaca Al-Quran, bertasbih, dan sama ada perbuatan yang dibuat oleh anggota jasadnya lain seperti tangan, kaki. Dan amalan soleh juga dia merujuk kepada perbuatan yang dibuat oleh hati manusia, sama ada berzikir dengan hati, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan soleh juga dia merujuk kepada amalan yang kita buat dengan harta seperti bersedekah dan seumpamanya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan solehah tadi? Jadi salah seorang imam menyatakan dalam syarah hikam, yang dimaksudkan dengan solehah tadi ialah apabila amalan seseorang tadi dikurniakan dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dituntut untuk beramal, kita dituntut untuk menghubungkan kerohanian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ialah sumber cahaya nur kepada kita. Dan apabila nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita, maka amalan yang kita buat tadi berserta dengan nur daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur tersebut akan menjadikan amalan yang mati, amalan yang gelap, amalan yang tidak diterima kepada amalan yang baik. Maka itulah diistilahkan sebagai as-salihah. Maksud amalan yang disertakan dengan nur di dalam hatinya. Kemudian perkara kedua yang kita nak bincangkan ialah lafaz syirik yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Adapun lafaz syirik ni kita rujuk kepada satu hadis. Sebagai contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sya'bi radhiyallahu anhu daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, telah datang seorang Arabi pendalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arabi tersebut berkata, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa-dosa besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Hafsin radhiyallahu anhu, penulis kitab Tafsir An-Naisaburi, dia berkata, syirik terbahagi kepada 3 peringkat. Maka syirik yang pertama
ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu objek. Dia kata dari syirik ini berlaku kepada orang awam dari kalangan manusia, seperti mensyirikkan bulan bintang dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik tersebut tidak diampunkan melainkan dengan tauhid. Maksudnya menzahirkan perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik kedua yang berlaku kepada al-khawas, iaitu orang-orang yang khusus, iaitu ialah orang yang mencampurkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat dan perbuatannya sendiri. Sebagai contohnya, apabila dia tadi melakukan sesuatu perbuatan seperti semayang, maka dia berkata, aku yang mencipta perbuatan tersebut. Maka itu dia panggil syirkun khafiyun. Adapun yang pertama tadi diistilahkan sebagai syirkun jaliyun. Ataupun sekiranya dia tadi memandang, maka dia beriktikad, aku mempunyai kuasa, aku mempunyai kemampuan untuk memandang bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syirik di peringkat kedua yang diistilahkan sebagai syirkun khafiyun. Adapun syirik yang terakhir sekali yang diistilahkan sebagai syirkun akhfa, syirik yang paling tersembunyi. Dia berlaku, maksudnya dia tadi diusahakan dan cuba dihilangkan atau di sisi orang yang lebih akhas, maksudnya orang-orang yang lebih khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah maksud syirik yang amat tersembunyi tadi? Ialah memandang kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepada dirinya sendiri. Jadi itulah 3 bentuk syirik. Jadi syirik yang mudah kita fahami ialah syirik menyembah sesuatu benda bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik yang lebih khusus yang berlaku di kalangan orang yang telah memeluk agama Islam ialah syirkun khafi, iaitu beriktikad melakukan perbuatan bersama-sama dengan perbuatan Allah, mempunyai sifat sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ialah istilah kedua yang perlu kita bincangkan. Pertama tadi, apakah amalan, dan apakah ini dimaksudkan dengan soleh, dan yang seterusnya, apakah ini dimaksudkan dengan syirik tadi. Jadi setelah kita memahami amalan yang kita buat dikaitkan dengan syirik, jadi bagaimanakah cara untuk kita tadi memahami ataupun cara untuk kita mengelakkan amalan soleh yang kita buat tadi membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memahami permasalahan amal soleh dan syirik tersebut, hubungan antara kedua-duanya, maka kita kena merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah di awal kitab-kitab tauhid mereka, ialah perbahasan tentang hukum. Maksud ulama ahli sunnah telah membahagikan hukum kepada hukum akal, kepada hukum adat dan hukum syarak. Adapun hukum akal tadi dibincangkan itu mustahil, wajib dan harus. Adapun hukum syarak dibincangkan dalam ilmu usul fiqh, wajib, halal, haram, dan perincian ini dinyatakan di dalam buku fiqh. Adapun yang nak dibincangkan sekarang ni ialah hukum yang berlaku berdasarkan adat. Jadi adat ni ialah kebiasaan. Sebagai contohnya, kita kata nasi mengenyangkan. Jadi nasi ialah subjek. Kita menghukumkan ke atas nasi dengan satu hukum, iaitu mengenyangkan. Jadi ini dipanggil hukum yang diputuskan oleh adat, hukum yang ditentukan oleh adat. Kerana adatlah yang memberitahu kepada kita. Adat ni maknanya ulangan ataupun kebiasaan. Apabila sekali kita makan kita rasa kenyang, 2 kali kita makan kita rasa kenyang, 3 kali kita rasa kenyang, maka adat kebiasaan mengajarkan kepada kita bahawa makan nasi atau seumpamanya akan memberikan rasa kenyang kepada diri manusia. Jadi sekarang ni, apabila kita membincangkan hukum adat, maka kita perlu mengkaji secara terperinci dan secara teliti, adakah sebenarnya nasi tadi memberi kekenyangan kepada manusia. Jadi apabila kita merujuk kepada perbahasan ulama Islam di dalam hukum adat, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yakhluqus shib'a 'inda at-ta'am la biha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencipta rasa kenyang ketika makanan masuk ke dalam diri manusia. Allah mencipta rasa kenyang, la bihi, tidaklah kekenyangan tersebut datang daripada makanan yang kita makan. Kerana sekiranya makanan yang memberi kita kekenyangan, maka makanan tadi sudah mempunyai kuasa menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, menyembuhkan penyakit seperti ubat dan seumpamanya. Maka sekiranya
semua benda-benda adat yang kita amalkan seharian boleh memberi kesan, maka di situ ada satu kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu ulama Ahlussunnah berkata, apa saja adat yang kita buat sehari-harian, walaupun kita nampak kan naik kenderaan menyampaikan kita kepada satu tempat, makan ubat menyembuhkan kita daripada satu penyakit, kita belajar membaca buku menyebabkan kita faham dan pandai, kita bekerja menyebabkan kita tidak dapat nafkah, nak mendapat rezeki di akhir bulan untuk kita menyara keluarga. Tapi dari sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kesemua perbuatan tersebut tidak boleh memberi kesan, tidak boleh mewujudkan sesuatu, tidak boleh mencipta sesuatu perkara pun, tidak boleh menyebabkan sesuatu natijah. Jadi yang memberi ataupun yang menghukumkan ataupun yang memberi kesan pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita meletakkan makanan dan bila kita rasa saja makanan tu, kita kena ketahuilah rasa makanan tadi datang daripada Allah, bukan daripada makanan tersebut. Apabila masuk makanan tadi dalam perut mengenyangkan, maka kita kena kata yang mengenyangkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita beriktikad Allah saja yang berkuasa, makanan tidak berkuasa. Kita beriktikad Allah saja yang berkuasa, air tidak berkuasa. Jadi itulah yang dipanggil sebagai tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita boleh faham sebab-sebab yang kita fahami daripada adat, kebiasaan, ulangan, apabila kita faham sebab tadi tidak memberi kesan, tidak mempunyai kuasa, maka kita tadi bolehlah kita faham, kita kiaskan makan tadi dengan sembahyang. Sekiranya makan tidak boleh memberi kesan kekenyangan, begitu juga sembahyang yang kita buat tidak boleh memberi kesan untuk seseorang tadi mendapat sesuatu kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata, makanan, kerja yang kita buat sebulan tidak boleh menyebabkan seseorang tadi mendapat sesuatu kemanfaat sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita kata sembahyang yang kita buat tadi itu tidak boleh memberi kemanfaatan. Maksud, tidak boleh menyebabkan seseorang tadi dapat syurga, tidak boleh menyebabkan seseorang tadi diberikan dengan ganjaran, melainkan semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amalan yang kita buat sama seperti makanan yang kita makan. Kerana apabila kita beriktikad makanan tidak berkuasa untuk mencipta kekenyangan, begitu juga kita kena beriktikad amalan tidak berkuasa untuk memberikan kita syurga. Amalan tadi tidak berkuasa untuk memberikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beriktikad amalan yang saya buat boleh mendekatkan saya kepada Allah, samalah seperti kita berkata makanan yang saya makan boleh mengenyangkan saya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah bahayanya apabila kita dah mula beramal, apabila kita dah mula berpuasa, apabila kita dah mula sembahyang, apabila kita dah mula berzikir, kita mesti membetulkan akidah bahawa amalan yang kita buat tidak boleh mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana makanan yang kita makan tidak boleh memberi kekenyangan. Jadi apakah yang menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata fadlun, limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutupnya, sekiranya kita tanya juga, kenapa Allah Taala tadi membuat adat? Maksudnya makan kenyang, api membakar, pisau memotong. Jadi kenapa Allah Ta'ala mencipta alam semesta ni dengan adat kebiasaan? Jadi jawapannya ialah untuk membezakan antara orang awam dan antara orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang awam, dia kena hidup dengan adat tersebut. Maksudnya dia kena makan, kan, barulah dia tadi mendapat kekenyangan. Maksudnya dia kena minum, kan, barulah dia tadi dikurniakan dengan hilang dahaga. Jadi apabila dia kena ada, maksudnya dia melihat api setiap hari membakar. Jadi apabila Allah Ta'ala nak menzahirkan keagungan seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanggar adat tersebut, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengoyakkan adat tersebut, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan adat kebiasaan manusia tengok tadi tidak berlaku, supaya manusia mengetahui orang ni ialah orang yang khusus di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanggar ataupun meletakkan orang ni di luar adat yang Allah Ta'ala cipta kepada manusia biasa. Maksudnya sekiranya kita tadi letak apa saja benda di dalam api, maka benda tadi mesti terbakar. Tapi apabila Nabi Ibrahim AS diletakkan di dalam api dan dia tidak terbakar, maka di situ
terbezalah antara orang awam dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya perkara-perkara yang menyalahi adat berlaku kepada nabi-nabi dan rasul, maka diistilahkan sebagai mukjizat. Dan sekiranya berlaku kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka diistilahkan perkara tersebut sebagai keramat. Jadi setakat itu sajalah yang boleh kita bincangkan tentang persoalan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kita. Jadi sebagai kesimpulannya, hendaklah kita mengetahui bahawa amalan tidak boleh memberi bekas. Amalan tidak boleh mencipta sesuatu, sebagaimana makanan tidak boleh mencipta kekenyangan. Jadi sekiranya kita makan, kita kena beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kekenyangan. Dan sekiranya kita beribadat, kita kena beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kepada kita al-qurb ataupun at-taqarrub, ataupun dekat kepada Allah, ataupun keampunan daripada Allah, ataupun rahmat daripada Allah, ataupun keredaan. Semua itu datang semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sebab amalan yang kamu buat. Jadi itulah akidah yang nak kita pegang, dan itulah moga-moga kita dapat memahami ucapan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya dia berkata, janganlah kamu bergantung kepada amalan kamu yang baik, kerana pergantungan kamu ke atas amalan kamu yang baik tersebut ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beriktikad amalan tadi berkuasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bergantunglah kepada Rahman. Kan macam apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut Rahman, kita sebut Rahim, moga-moga kita ingat semua kurniaan yang ada pada kita ni ialah limpah kurnia rahmat daripada Allah, bukan dengan sebab apa yang ada di sekeliling kita. Jadi setakat itu sajalah perbincangannya. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada syirik yang jali, kan, syirik yang tersembunyi dan syirik yang paling tersembunyi, dan segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, pengampunan, dan menjauhkan kita daripada segala penyakit, wabak dan seumpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.